Tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan bersama adalah tema perhimpunan kita pada kali ini. Tapi bagaimana bidang kesejahteraan khususnya teknologi drone dapat kita kaitkan dengan kesejahteraan mendepani cabaran? Jom kita saksikan sesi perkongsian ilmu sebentar nanti. Aerodyne ialah sebuah syarikat mega yang ternama sebagai leading global DT3 solutions provider. DT3 yang dimaksudkan ialah drone technology, data technology dan digital transformation. Bolehkah Encik Kamarul menceritakan serba sedikit tentang bagaimanakah Aerodyne ini dibangunkan sehingga berjaya menjadi peneraju teknologi data dan drone yang pertama di dunia? Terima kasih Puan Ana. Juga kepada berbahagia Puan Hadiah Nurhayati binti Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur, Yang Bersama Tuan Haji Azwar bin Haji Hussein, Kawal Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu 3, yang dihormati timbalan-timbalan pengarah, pegawai dan semua warga Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur dan pejabat pendidikan daerah bangsa Pudu, Keramat dan Sentul. Aerodyne berusia 7 tahun setengah di sini. So kami bermula dengan 3 orang pekerja di akhir tahun 2014. Alhamdulillah hari ini selepas hampir 3 tahun setengah kami hampir 1,000 orang anggota ataupun pekerja dan beroperasi di 12 negara di seluruh dunia. 35 negara, tapi 12 negara di mana kita ada pejabat lah. So, contohnya HQ global kita di Cyberjaya di sini, dan kita juga ada satu lagi second global HQ dekat Dubai, di mana di Dubai tu kita look after Timur Tengah dan juga Afrika. Ada pejabat di Washington DC di Amerika, di mana dari sana kita jaga Amerika Utara, Amerika Selatan dan Eropah, sebab dia punya time zone tu lebih kurang sama dan juga beberapa negara-negara lain lah. So bagaimana kami mendirikan syarikat dengan syarikat MNC lah biasanya, jaga MNC dengan masa yang singkat ni. Ramai orang tanya apa ni rahsia dia. Jawapannya tak ada rahsia. Jawapannya hard work. Jawapannya kita bekerja dengan penuh dedikasi, dengan misi yang jelas daripada day one. Daripada hari pertama sekali kita dah ada misi yang jelas. Kita nak menjadi satu syarikat syarikat Malaysia dan global. Okay. Saya pendidikan saya di London, saya tinggal sedang belajar dan bekerja di London lebih pada 10 tahun. So dari situ saya rasa tercabar kenapa di Malaysia belum ada syarikat teknologi yang bertaraf dunia. So bila balik saya pun bekerja dengan syarikat Amerika dulu. Saya cakap dengan mereka 4 tahun saya kat situ. Lepas tahun keempat saya jadi the country manager kat situ. Lagi membakar semangat saya. Saya rasa kenapa kita tak boleh buat. Saya rasa malu dan saya rasa tercabar. Okay. Saya pun mulalah perjalanan saya untuk buat Aerodyne ni. Dan memang mencabar dari segi talent, mencabar dari segi ekosistem support, mencabar dari segi reputasi pun mencabar. Sebab bila kita keluar di luar negara, orang tanya you daripada mana? Bila kita cakap where are you from? Kita kata Malaysia tu dia tak ada gah macam oh dia kata oh saya daripada Germany, saya daripada Jepun ke kan.
Tapi nasib baik, langkah pertama kami orang kata menepati. Langkah pertama kami masa tu saya pergi ke Australia. Mula-mula, okey, ini satu cabaran lain. Sebelum saya cerita kat Malaysia dulu. Nak membesar dekat Malaysia ni pun melalui cabaran yang sama. Customer kita yang kat Malaysia, JLC kita yang kat Malaysia, syarikat-syarikat besar kat Malaysia pun tak nak percaya kepada local company. Kadang-kadang kita lebih suka kepada yang mata biru, rambut blonde. Ingat, kalau company luar kita bagi kita yang lebih. So, dalam negara sendiri pun saya rasa saya tak mendapat sokongan. In fact, itulah yang menyebabkan kami keluar daripada Malaysia. Kami pergi ke Australia. Sebab saya tahu masa saya di London, saya di UK pun, dia orang tak pandang sangat pun dari mana you datang. So, saya geram lah, saya rasa membakar. Semangat saya bakar lah rasa macam mana ni. So, saya pergi ke Australia tahun 2017. Daripada 14, 15, 16 pun kita dah buat lah kat Malaysia. Berkembang lah, tapi daripada 3 orang naik lah sampai 30 je, tapi tak susah nak kembang. So, saya pergi ke Australia. Alhamdulillah, it works very well. Kami sampai jadi ke Australia tu dalam masa 3 bulan, tak sampai 3 bulan, kita close our biggest project masa tu. Tak sampai 3 bulan, our biggest project. So, berbekalkan dengan kejayaan di luar negara tu, kita cerita pula kat sini, bahawa kat Malaysia mula ada kepercayaan. So, sebenarnya nak mendapatkan kepercayaan pun susah dekat awalnya. So, daripada situ, kita fokus untuk nak build talent dekat Malaysia ni. Nak build talent, because kejayaan sesuatu syarikat tu bergantung kepada talent kita. Kita kena ada talent yang bagus. Daripada talent tu lah baru kita boleh create teknologi. Right, so kita pun buat lagi, kita berkembang. Sampailah saya dapat pelaburan tahun 2018. Dari situ kita start acquire, merger and acquisition. Kita beli syarikat luar yang pertama. Yang pertama kita beli syarikat di Denmark. Buat kali pertama itu pun orang kata, kamu di Malaysia beli kami di Denmark, dia kata tak pernah dengar. Masa saya pergi nak dapatkan kelulusan, nak sama dokumen pergi ke embassy Denmark, dia kata, are you sure? Biasanya terbalik syarikat Denmark beli syarikat Malaysia ni, kita beli ke sana. So kita pergi. Walaupun yang itu pun tak berjaya. Itu kata dia perjalanan entrepreneurial ni ataupun nak mengembangkan syarikat ni kita, ataupun dalam lah apa-apalah perjalanan hidup ni, kita akan melalui kegagalan. Sebenarnya kegagalan tu bukannya full stop. Kegagalan tu sebenarnya lesson yang amat berharga. Lebih berharga lagi dengan cara-cara kita kat universiti ke kat mana, lebih berharga lagi. Pokoknya ni kita belajar dan kita directly understand kat mana. So pelaburan yang saya pertama memang tak berjaya pun. Masa saya pergi syarikat kat Denmark, setahun lepas tu saya jual balik. Setahun je saya jual balik. Because culture tak bersesuaian. Dan apa yang kita nak, misi yang kita nak tak sama dengan misi dia. So nasib baik kita ni pun pandai jugalah. Masa kita buat M&A tu kita dah ada clause kita. Kalau kita tak sesuai kita boleh jual balik. So saya jual balik lah. Tapi itu yang pertama fail. Tapi daripada sana sampai kan kita dapat 16. 15 yang selepas itu semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alright? So itu cara kami berkembang. So kita fokus on teknologi, kita develop teknologi kita sendiri dan kita never give up. Dalam sejarah saya, sejarah syarikat ni daripada awal 2014 sampai sekarang ni, 7 tahun setengah lah lebih kurang ni, kami dah lalui 9 cabaran besar. 9. Setiap cabaran yang 9 ni, kalau kita tak dapat selesaikan, mungkin boleh the end of us already. Maksudnya mungkin kat situlah kita ni habis, berkubur kat situlah. Okay. Tapi kita ada semangat yang baru-baru. Kita fokus on menyelesaikan masalah. Setiap kali kita menyelesaikan masalah, kita menjadi lebih besar. Waktu kita jalan, kita semakin besar, kita ada masalah lain, kita duduklah sekejap, terfikirlah macam mana ni nak solve ni kan. So bila kita solve problem tu, kita naik lagi. So saya nampak itu journey perjalanan entrepreneur ni is actually about satu, create talent, create technology, dan jangan putus asa. Bila ada masalah, kita berkembang. Bagi saya, bila saya terima masalah, saya kata alhamdulillah. Maksudnya dah sampai tahap untuk kita naik ke tahap yang lebih tinggi apabila kita menemui masalah. So masalah tu bukannya sesuatu yang kata habislah. Sebenarnya masalah itu adalah opportunity untuk kita menjadi lebih besar dan lebih berjaya lagi. Sangat-sangat mengagumkan bagaimana Aerodyne berkembang, dan saya pun sebenarnya naik semangat
Tunggu, when is my next problem? Saya bergerak ke hadapan. Okay. Cik Kamarul, Aerodyne menerajui teknologi masa depan. Tetapi pada masa yang sama, moto syarikat ialah advancing humanity through drone intelligence. Bagaimanakah Encik Kamarul selaku founder dan CEO Aerodyne Group menggabungkan teknologi dan kesejahteraan seperti mana yang dinyatakan dalam moto di mana perkataan humanity itu diberikan penekanan? Setiap orang, setiap leader ni, okay, kita kena ada kita punya why, kita punya cause, right? Syarikat kena ada visi yang jelas, right? And tanpa visi yang jelas, kita tak akan dapat sokongan daripada staff-staff kita, daripada team kita. Ini adalah perkara yang paling penting sekali, right? And then kita punya why, kita punya cause tu pun kena benda yang genuine, benda yang betul, bukan slogan dekat dinding apa semua. Kena betul-betul apa yang kita nak, kita nak buat. Jadi benda ni dia akan resonate kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Saya panggil saya punya staff ni macam saudara-saudara saya je. Kita sini keluarga Aerodyne kat sini. So dia kena percaya dengan visi syarikat. Dia semua orang kena percaya dengan the why ataupun the cause of this. So setiap orang ada why dia sendiri, setiap orang ada cause dia sendiri. Kalau ada orang cause dia nak duit lah, ada juga nak duit supaya dia nak ubah nasib keluarga. Setengah orang macam-macam lah, masing-masing ada sebab masing-masing. Syarikat ada sebab dia, right? Saya sendiri pun ada sebab saya sendiri. So alignment kita punya sebab dengan sebab syarikat itu akan memudahkan syarikat itu berkembang. Itu penting. Okay? So mungkin saya bercerita tentang sebab saya sendiri dulu. My cause. Why do I do this? Sebab kenapa saya bangun setiap hari pukul 4 pagi. Hari ni sampai hari ni pukul 4 pagi memang saya dah bangun. Kalau tak percaya boleh try mesej saya akan jawab. Kalau pukul 4 nanti saya akan jawab. Saya bangun setiap hari pukul 4. Saya punya kerja tak habis sampai pukul 10, 11 malam tiap-tiap hari sekarang ini. Tapi saya tak nampak benda ni sebagai pekerja, sebab I'm having fun. Bila saya buat ni saya pun seronok sebab saya ubah, saya touch people's life. Okay? Apa saya punya sebab? Okay, mungkin saya boleh bercerita sedikit lah. Saya pun dilahirkan dalam keluarga working class lah, keluarga sederhana, di kampung, di mana saya lihat di sekeliling saya nampak kesusahan, saya nampak inequality. Okay. So inequality tu yang menyebabkan saya rasa kecewa. Okay, kenapa kadang-kadang kita lihat orang ni nasib dia bergantung di mana dia dilahirkan dan kepada siapa dia dilahirkan. And that's not fair. So bila saya fikir itu, this is not right. Saya nak ubah benda tu. Okay. Saya pun dilahirkan dengan keluarga bersama di kampung di Kelantan, di Tumpak, Kelantan. So masa kecil lagi saya dah fikir, saya selalu tanya ayah saya, arwah ayah saya kata, macam yang mana sepupu-sepupu yang lain di London pula, di KL, dia punya tahap kehidupan dia berbeza, kita dilahirkan di kampung ni macam ni. Saya kata it's not fair. Saya kata saya nak ubah benda ni. So bila saya pun belajar rancang-rancang lah. Kemudian saya pergi MRSM. Di MRSM pun saya tengok kat situ pun ramai anak-anak duta pun duduk kat situ kan. So because dia orang dah ada exposure, dia duduk luar negara, dia boleh bercakap English. Masa tu saya tak boleh cakap English pun. Sekarang ni saya mimpi pun dalam English kan. Okay. So anyway, masa tu saya tak boleh cakap English pun. Lepas tu saya tengok, okay, anak-anak duta yang kerja, datang belajar yang kita tu, dia orang pandai because dia orang dah ada exposure. So saya punya personal cause lah, misi saya nak ubah benda ni. Saya nak ubah benda ni. So saya belajar betul-betul sampailah saya jadi top student. SPM saya straight A masa tu, jarang tu. Masa tu aggregate lagi, saya dapat 6 aggregate. SPM, so dengan itu saya dapat diberi peluang keluar negara. Bila pergi kat sana pun saya belajar because niat saya memang nak ubah diri saya, nak ubah keluarga saya, dan I want to touch other people as well because I want to change that. And that's actually what we have here kat Aerodyne. Kegembiraan saya, kepuasan saya kat sini bila saya tengok apabila saya boleh bantu saudara-saudara saya kat sini ni
saya ingat lagi masa kita mula start dulu, kebanyakan staff yang saya ambil ni underprivileged, budak-budak kampung. Bila datang kerja ni kita, you can tell, nampak lah kering gitu lah kan. Saya tak tahu whether that's the right word lah, nampak kering. You tahu kau susah kan. Lepas 2-3 tahun boleh kahwin, beli kereta, beli rumah, itu kepuasan saya. Alright? And benda ni saya selalu kongsi dengan saya punya team. Itu sebab kenapa kita buat macam ni. Itu sebabnya advancing humanity tu dekat situ. Tapi at the same time kita pun ada commercial agenda. Sebab kita pun kena ada keuntungan, right? Kita pun kena bagi pulangan kepada pelabur-pelabur kita. So yang pentingnya macam mana kita nak align visi personal kita ataupun cost kita yang personal dengan cost yang company. Tapi alhamdulillah sebenarnya boleh, walaupun kita ada agenda personal which is economic prosperity. Agenda saya sendiri pun is nation building. Sebab tu kadang-kadang pressure juga saya dalam macam-macam. Saya pun pengarah dalam pengarah Bank Negara, saya usulkan Economic Action Council. Benda tu ambil masa saya, tapi ini sebab perjuangan saya ni cuba nak change the economic status. Saya nak ada equality, saya nak orang lebih ramai lagi berjaya. So itu niat saya, to advance humanity. So saya masukkan dalam ni juga. Saya kata okey, biar visi syarikat kita pun ataupun kita punya cost kita ni pun untuk advance humanity. Bila kita tengok kat luar, kadang-kadang kita tengok tak adil. Orang buat kerja secara kasar, petik sampah ke, kerja dekat ladang ke, but yet dia yang gaji paling sikit contohnya. Tapi di luar negara tak. Kalau kita tengok di London, di UK, bricklayer, orang yang kerja buat bangunan ni yang letak bata-bata tu gaji £10,000 sebulan. Okey. Masa dia orang gaji £10,000, saya kerja auditor saya dapat £2,000 contohnya. Right? So that is the inequality yang ada di negara kita, and I wanted to change that. That's why it also become company punya vision ataupun cost kita. Aerodyne juga digerakkan oleh Aerodyne Ways, di mana penekanan diberikan kepada people, planet, profit atau P to the power of 3 dalam formula yang digarap. Bolehkah Encik Kamarul mengupas apakah yang dimaksudkan dengan P to the power of 3 dan bagaimana ianya dikaitkan dengan kesejahteraan sejagat? Formula Aerodyne Way ni pun sebenarnya bersangkut paut ataupun berkaitan juga dengan kita punya visi dan ataupun kita punya cost tadi, advancing humanity. Kalau kita tengok formula tu, dekat atas dia tu is actually macam mana kita nak create world class mindset, macam mana kita nak create world class pekerja-pekerja yang world class, right? So sebagai contoh kita tengok yang the first one, DT Cube tu is apa yang kami buat, drone tech, data tech, digital transformation. Kemudian bila kita darab dengan WC4 tu is world class 4. So world class tu apakah strategi untuk transform kita punya talent ni jadi world class. Macam mana nak jadi world class, right? So itu bahagian output kita. Output kita ni kita kena bahagi dengan P3. P kuasa 3 tu which is people, planet, people, profit and planet, right? So people, profit, planet is the humanity tadi. Alright, so bagi saya sebenarnya benda ni bukan yang berkurangan bila kita fokus kat itu, berkurangan. Sebenarnya lebih apabila kita fokus kepada P3 ni, people, profit, planet ni, kita ada strong purpose. Bila kita ada strong purpose, it resonates with everyone, it resonates dengan orang kita, and because of that company lebih berkembang. Sebenarnya the more you give, the more you get. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak yang datang sebenarnya. And then kita buat tu bukanlah dengan mengharap sebenarnya. Tapi bila kita buat tu sebab kita jujur, kita ikhlas, kita ingin membantu, rezeki tu akan datang.
Macam lah contoh, bagi contoh yang tempat bekerja kami lah. Sewaktu COVID pertama, saya ada 50 orang tak ada kerja macam tu. COVID bulan pertama tu projek kena cancel, projek on hold, tak boleh travel masa lockdown. 50 orang. Kalau ikut logiknya, saya nak tanggung macam mana gaji dia, itu 50 staff saya masa tu pun dah beratus-ratus lah juga masa tu, 600 lebih lah masa tu. Sekarang ni dekat 1000 dah. Saya ada satu polisi, saya tak nak buang orang. Macam mana nak buang adik-beradik kalau keluarga kan. So saya punya staff kat sini pun adik-beradik saya nampak, saya tak nak buang lah kata. So macam mana nak buat? Tapi kos pada company ni. Okay, katalah bayangkan, katalah 50. Kalau seorang katalah gaji 4,000 lah, dah 200,000 sebulan kan. Saya kata tak apa, kita fikir jalan. So kami punya manager, kita ambil potongan gaji supaya kita boleh support yang mana yang tak ada kerja ni. Saya sendiri saya tak ada gaji 6 bulan. Saya kata kita supaya kita boleh tahankan kita punya. So daripada situ, dan lebih kurang 2-3 minggu kita dapat idea. Okeylah 50 orang ni kita bagi kepada polis untuk membantu memantau compliance, PKP punya compliance kan. So masa tu orang dah cakap pasal drone. Sebenarnya drone kami tu bukan drone polis pun. 60 daripada 90 drone tu sebenarnya daripada Aerodyne, right? So bila kita bagi, so this is P03 lah ni, kita bagi kepada polis secara percuma apa semua. Alhamdulillah kita tak mengharapkan apa pulang kan. Tapi daripada kita belajar tu orang kata, okay, kalau dia boleh buat ni, boleh buat benda lebih lagi. So it's just come back. So bagi saya sebagai contoh yang tu, maksudnya bagilah. You know, the more you give, the more you get. Bagi tu pula kena bagi dengan niat ikhlas lah. Okay. So itulah filosofi kami. Bagi saya, the reason, the Japanese panggil benda ni ikigai. Ikigai is the reason why you wake up in the morning to do your things. Saya punya ikigai is to have an impact to the community, to the world, to Malaysia, I have nation building agenda. I want to see negara kita menjadi negara yang maju. I want to see negara kita menjadi satu negara yang kompetitif. Sekarang ini sebenarnya kita tak sampai tahap tu lagi lah. So, again, the answer to Puan punya soalan tadi, kenapa P3 tu sebenarnya adalah, itulah sebenarnya cost kita yang paling besar. Bukan cost, bukan KOS, itu sebab kita, itu why kita. So, bila kita buat benda tu dan kita insyaAllah akan dapat. Kita bukan mengharap pun, kita kena ikhlas benda ni. Bila kita buat benda ni, ada setang kita ada lah kerja-kerja yang kita nak buat kan. Tapi I think that sincerity, that honesty tu kena ada lah. Okay. Terima kasih banyak Cik Kamarul. Thank you.